Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama kita memulakan sesi kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, mempermudahkan urusan dan juga memberikan kita futuh dalam mencari ilmu di jalannya. Al-Fatihah biniyati ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalala 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa dhawil huquqi 'alaina ajma'in anna Allah yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa yakhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimna at-ta'wil wa yahdina ila siratikal mustaqim wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Safinatin Najah, yang mana pada minggu-minggu sebelum ini kita masih lagi membincangkan tentang rukun-rukun mengambil wuduk. Jadi ini mungkin perkara yang dah biasa dilakukan oleh kita semua, tapi mungkin kita baca dalam kitab ini ambil keberkatan pula daripada penyusunan kitab ini, dan Alhamdulillah banyak juga benda-benda baru yang kita pelajari melalui penerangan yang dilakukan oleh pensyarah kitab ini, Ustaz Muhadir Jun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan beliau kesihatan dan dapat lebih banyak lagi menyampaikan ilmu beliau kepada kita semua, insya-Allah. Dan pada malam ini kita dah sampai dekat bahagian menyapu kepala. Kita dah bincangkan tentang membasuh muka, sempadan muka. Masih ingat tak mana satu muka? Tahu lah, takkan tak ingat daripada ujung rambut sampai ujung, bukan ujung kaki, itu bukan muka. Ujung rambut sampai ujung apa Sir? Dagu, sampai ujung dagu, tempat tumbuhnya janggut. Itu daripada sudut memanjang, daripada sudut melebar pula, daripada telinga kanan hingga ke telinga kiri. Di situlah kita dapat gambaran. Kemudian kita dah bincangkan pada minggu lalu juga tentang membasuh kedua tangan. Kita dah bincangkan tentang tangan, kalau daripada sudut bahasa maknanya dari hujung jari ke bahu. Ini semua tangan kita. Kita dah bincangkan kalau daripada sudut wuduk, daripada bila sebut tangan, aidiakum, maknanya daripada hujung jari hingga ke siku. Kemudian kalau dalam bab jenayah pula, kalau orang mencuri, kata potong tangan, potong sampai pergelangan tangan. Alhamdulillah masih ingat lagi, walaupun dah seminggu kita tak berjumpa. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita cakap pasal menyapu kepala pula. Boleh baca. Hari ini kita ada guest reader. Silakan. Cuba teka suara siapa ni? Saya cuba teka lagi. 95. 74. Baca atas dulu. Yang keempat, menyapu sedikit kawasan kepala. Maksudnya kepala tu apa? Kepala hendaklah basah walaupun bukan kerana usapan orang yang berwuduk. Contohnya dibasahkan oleh orang lain atau meletakkan kepala di air pipe yang keluar. Boleh dibasuh atau diusap
tidak disyaratkan air mengalir, cukup dengan usapan sahaja. Okey, so menyapu sedikit kawasan kepala. So kawasan kepala kita ni. Ni adalah kawasan kepala kita. Okey, diwajibkan sebagai rukun dalam wuduk ialah menyapu. Di sini penerangan yang kita bacakan maknanya hendaklah basah. Okey, disapu dengan air lah. Tak boleh sapu dengan tangan yang kering. Disapu dengan sesuatu yang basah. Jadi kat sini dia kata walaupun yang membasahkan tu bukan tangan kita, tangan orang lain. Katakanlah orang yang memerlukan bantuan untuk mengambil wuduk. Katakanlah ada orang mungkin dia punya tangan dah paralyzed katakan. Dia nak ambil solat, nak ambil wuduk macam mana? Ada orang kan dah tinggal yang boleh bergerak mungkin anggota dia mungkin kepala je. Jadi nak ambil wuduk, nak semayang tetap wajib semayang tak? Tak ada alasan so tak ada alasan. Macam mana pun kita, selagi mana kita berada dalam keadaan sedar, kita kena sembahyang. Kita tak boleh tinggalkan solat. Selagi mana kita sedar. Kalau kita mabuk, koma, atau jadi gila, itu dah tak jadi wajib lah. Tapi sakit macam mana pun tak ada alasan. Jadi kalau katakan tak mampu nak ambil wuduk, suruh orang tolong ambilkan wuduk. Jadi dia tak mampu nak gerakkan tangannya untuk usap kepala dia. Orang lain usapkan. Sah tak? Sah juga. Itu yang dimaksudkan di sini. Ataupun katakan kita tengah nak ambil wuduk, kita main hulu kepala je dekat pipe. Sah. Sah juga. Jadi kat sini kata tak semestinya, maksud kat sini tak semestinya mengambil tangan kita sapu. Gini pun jadi juga Okey, tu kalau dah tak tahulah itu style apa tak tahu. Okey, boleh dibasuh atau disusap. Tak semestinya dibasuh. Okey, tapi dengan air mutlak. Syah jangan pakai shampoo, tak boleh. Jadi kalau cuci rambut tu dia bukan masa wuduk. Jadi masa wuduk tu cuma usap saja. Kalau nak basuh boleh juga. Tidak disyaratkan air mengalir. Kita kata cuci muka air mesti mengalir. Kita dah bincangkan pada minggu lalu. Spray lap tak sah. Tak jadi. Sebab apa? Airnya tak mengalir. Kalau nak spray kat tangan penuh, sapu kat muka, baru jadi. Sebab air kena mengalir. Tapi kalau untuk kepala tak apa. Jadi spray pun boleh kalau kepala je. Untuk kepala. Jadi tapi kalau dia gunakan spray untuk semua, kepala je sah, lain tak sah. Jadi tak sah jugalah wuduknya. Okey. Cukup dengan usapan. Usapan maknanya disapukan. Sambung Farid. Air hendaklah kena kepada sebahagian kulit kepala atau rambutnya jika rambut itu berada dalam kawasan kepala. Terus? Rambut yang panjang atau sanggul jika dilepaskan atau diuraikan ke bawah dan keluar dari kawasan kepala tidak wajib dibasuh. Jika hanya membasuh rambut atau sanggul itu, wuduk tidak sah kerana ia bukan termasuk had atau kawasan kepala. Ni faham Ni bagi orang yang rambut panjang. Dia rambut panjang. Dia tak nak sapu kat depan. Dia ambil ujung-ujung rambut dia taruh air. Sah tak wuduknya? Tak sah. Jadi yang dikatakan wamsahu biru'usikum ialah bahagian kepala. Okey. Adakah kalau kita punya rambut, kalau kita tu hari bincang pasal pasal janggut tipis, janggut tebal. Ingat tak? Mesti nak kena memastikan kalau sudah janggut tipis nak kena pastikan air kena kat dekat kulit. Tapi untuk bahagian kepala perlu tak? Rambut macam katakanlah rambut Elicat pula. Rambut Elicat Siapa nama dia? David Arumugam. Enggak say. Okey. Perlu tak untuk dia masukkan kat dalam tu? Tak perlu. Rambut, sapu kat rambut pun boleh. Yang tapi pastinya macam Syam gitu kan. Rambutnya tu mesti rambut yang atas ni Syam. Kalau rambut yang kat bawah ni kena air tak sah. Tak jadi. Dia mesti nak kena rambut yang di dalam kawasan kepala. Itu yang dimaksudkan kat sini. Jadi kalau dah terkeluar daripada kawasan kepala tidak sah. Ini berdasarkan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Terus kawasan yang wajib disapu adalah sekurang-kurangnya 3 helai rambut jika ada rambut. Jika ada rambut Ada qaul pendapat yang mengatakan sekurang-kurangnya sehelai. Jika botak, basuhlah mana-mana bahagian kepala kerana yang wajib dibasuh
atau disapu adalah kepala bukan rambut. Jangan pula orang tak ada rambut kata saya nak basuh apa. Jangan kecil hati orang yang botak. Ni betul cakap kalau dah tak ada rambut, kepalanya dah licin, gunakan tangan untuk sapu kepala. Sebab perkataan dalam ayat Al-Quran itu adalah ru'us. Ru'us tu maknanya kepala, bukan sya'r. Kalau sya'run rambut. Ru'us. Tapi kerana rambut itu tebal dan rambut itu telah pun menutupi kawasan kepala, maka tidak mengapa untuk menyapu kawasan atau 3 helai rambut yang berada di atas kepala kita. Kenapa 3 helai? Kat sini kata ada qaul, maknanya ada pendapat. Kata 1 helai pun dah kira sah juga. Tapi sekurang-kurangnya yang asah ialah 3 helai. Ini berdasarkan juga bila kita buat tahallul. Bila kita melakukan ibadah umrah ke haji ke, kita bertahallul dengan mencukur rambut atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. So begitulah juga ulama mengkiaskan 3 helai rambut tadi. Okey. So kalau rambut dia tinggal 2 jadi kena kat kepala dia lah. Jangan pula dicari rambut tambah pula. Pakai rambut palsu. Okey, memakai rambut palsu apa hukumnya? Nanti kita ceritalah nak pakai rambut palsu, rambut panjang, rambut apa okey, teruskan. Sunat ghurrah iaitu melebihkan mengusap kepala bukan sahaja di bahagian depan kepala atau ubun-ubun sahaja. Lebih afdal mengusap seluruh kepala atau rambut. Okey, so sunat ghurrah. Kita dah katakan kemarin sunat tahjil. Tahjil. Kemudian iaitu melebihkan bila basuh tangan dengan basuh kaki. Ni sunat untuk kepala ni disunatkan ghurrah, lebihkan. Walaupun diwajibkan 3 helai rambut, tapi sebaik-baiknya lebih. So macam mana nak buat tu? Usaplah bahagian kepala, bukan hanya di bahagian depan atau umbun-umbun. Kadang-kadang kita selalu kat sini je kan. Sebab tu kadang-kadang rambut yang sebelah depan ni dia cepat panjang. Cepat tebal. Kalau yang belakang ni lambat sikit. So yang disunatkan ialah bila kita usapkan. So caranya ialah dengan mencantumkan kedua jari kita. Okey, yang ini panjangkan kat sini, yang ujung kan ni kat tepi telinga gini. Okey, jadi dah kenakan air ke belakang, tarik balik ke depan. Ke belakang, tarik lagi ke depan. Ambil lagi air, ke belakang, usap 3 kali. Tu namanya ghurrah. Jadi melebihkan, membasuh keseluruhan, menyapu keseluruhan kepala itu sunnah. Sebahagian wajib. Okey. Apabila tangan yang basah diletakkan di atas kain di atas kepala, lalu air dan kain tersebut dapat membasahkan kepala, ia sah dan dianggap telah mengusap kepala. Jika ada niat untuk mengusap kepala mengikut Imam Ar-Ramli, mengikut Imam Ibnu Hajar, tidak perlu niat. Satu maknanya ada isu kan, kalau ditanya kalau wanita yang mengambil wuduk di tempat-tempat yang terbuka. Kat sini dikatakan bahawa kalaulah hatta, tadi kita kata rambut kan, ini orang tutup dengan kain. Okay, dibasahkan kain di atas kepala dan meresap ke kepala dia, itu pun dah kira cukup. Okey, dah cukup dah untuk mengatakan wuduknya telah pun dilaksanakan. Maknanya basuh sapu kepala je telah pun dilaksanakan. Jadi air tersebut, tapi dengan syarat air tersebut meresap dan terkena pada kepala. Tapi kalau pakai helmet, sapu kat atas helmet boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak tembus. Jadi Amir kalau pakai helmet, buka dulu Amir. Jangan basuh helmet aja. Okey. So kat sini kita kena faham bahawa kalau boleh, selagi mana boleh meresap, walaupun kita sapu di atas kain yang dipakai di atas kepala kita, mungkin kita tak dapat bayangkan lah. Mungkin kalau orang-orang pergi Saudi ke apa, Syah selalu kan kawan-kawan dia banyak pakai apa namanya Syah? Tak ingat ke? Dah tak ingat lagi. Ya Allah, dilupakan semua. Hagel macam tu dia tutup, dia taruh kat atas kepala dia pun kira sah juga. Okey, tapi dengan syarat airnya tembus. Ini yang disampaikan di sini. Kalau ikut Imam Ar-Ramli kena ada niat. Kalau ikut Imam Ibn Hajar, kalau kita dah pernah bincangkan sebelum ni kan, dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat yang besar, iaitu Imam Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar
Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami, sorry, bukan Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari itu disyarahkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Ibn Hajar Al-Haythami. Okey, terus Kayu yang dibasahkan lalu disapukan di kepala juga dianggap memadai dalam menyapu kepala. ni dalam kitab Idaman Penuntut disebutkan. Tadi kalau kita katakan tangan orang lain boleh kan? Sekarang kita katakanlah dia gunakan kayu. Dibasahkan kayu, lepas tu disapu kat atas kepala dia. Pun kira cukup. Okey? So itu semua perbincangan tentang menyapu kepala. Okey, menyapu kepala. Ada soalan pasal kepala ni? Bahagian kepala tu kalau tepi boleh. Sini semua boleh? Boleh. Sikit pun sapu, jadi sapu. Boleh. So kita punya atas ni kan, kepala ni kan. So yang sebelah depan ni namanya muka. Bila kita basuh muka kita. Okey. Yang sebelah belakang ni semua namanya kepala. Okey. Asalkan jangan yang bawah ni, ini ada khilaf lah, ni bahagian leher. Kan? Selagi mana di dalam bahagian kepala itu semua boleh lakukan. Jadi kalau ada orang dia jambul di depan, dia dah keraskan jambul dia kan. Tapi nak ambil wuduk takut nanti jambulnya jatuh, dia nak sapu kat tepi kat sini pun boleh juga. Yang ketawa. Orang kalau dah set rambut susah kan. Tapi kalau untuk sekurang-kurangnya 3 helai dan di kawasan kepala. Okey. Terus ada soalan lagi lain? Tak ada pasal cuci kepala? Naam. Yang orang dah set rambut. Isi dia orang pakai wax ke yang dia ambil bumbu. Sah. Yang penting tempat yang dia kenakan tu tempat yang kena air. Boleh kena air. Tak macam kalau dia punya wax ke, dia punya apa lagi panggil? Gel ke, pomade ke, apa lagi? Yang koten. Koten Syah masih pakai koten Masih? Koten dengan apa lagi satu nama? Bel cream. Lama-lama orang dah pakai Gatsby, dah pakai apa, dia pakai koten lagi. Nasib baik tak pakai minyak orang areng. Okey, katakanlah yang menghalang air. Tu ada masalah lah. Kalau semua kepalanya tu menghalang, jadi dia kena pastikan sampai masuk kat dekat kulit lah. Jadi kalau macam kata dia set rambut yang depan aja kan masih ada kawasan. Tapi mesti dalam kawasan kepala. Tak boleh yang kat luar sini. Yang sini semua dah set, dia basuh ujung juga depan sini tak boleh. Mesti lagi dalam kawasan kepala. Okey? Jadi isu yang tadi soalkan tu, sekiranya kepala dia tu dipenuhi dengan bahan-bahan yang menghalang air, adakah wuduknya sah? Tak sah. Tapi kalau ada kawasan-kawasan yang tidak terkena atau tidak dihalang, maka boleh. Selagi mana di dalam kawasan kepala. Okey? Okey. Seterusnya, baca yang atas dulu. Basuh kedua kaki serta kedua buku lali. Siapa nak tunjukkan kaki? Siapa punya kaki cantik sini? Okey. Membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Tahu buku lali? Siapa kamera dekat. Okey. Wajib membasuh kedua kaki sehingga kedua buku lali, termasuk jika ada rekahan pada kaki, budu, daging yang tumbuh, jari terlebih dan semua kuku. Sama macam basuh tangan juga. Maknanya apa-apa yang ada di dalam kawasan yang namanya kaki, daripada hujung jari sampai buku lali. Okey, itu wajib dibasuh keseluruhannya. Kalau ada orang tumbuh bulu kat situ banyak pun wajib dibasuh. Okey, ada orang disebut kat sini apa? Ada rekahan, ada jari terlebih, semua kena basuh. Okey? Sunat tahjil iaitu membasuh lebih daripada batas buku lali. Atas sikit daripada buku lali. Tapi jangan sampai peha. Dia suruh kasih buku habis sampai peha dia basuh. Itu dah melampau, membazir. Dia sikit je atas sampai namanya tahjil yang tadi kita katakan ghurra dengan tahjil. Okey? Seorang yang mengidap kencing manis yang telah dipotong kaki kirinya, dia hanya perlu membasuh kaki yang satu lagi, iaitu kaki kanan. Terus? Jika yang dipotong itu di atas buku lali, maka tidak wajib dibasuh kaki yang tertinggal. Kaki yang tinggal itu.
Membasuhnya menjadi sunat. So maknanya ada orang kan kalau kencing manis kan kadang-kadang kena potong jarinya. Ada orang yang kena potong 2 jari. Apa yang baki semua kena cuci. Tapi kat sini dikatakan kalau yang dipotong tu sampai atas buku lali, sampai atas buku lali, maka tak wajib. Dia cuci satu kaki je lah. Yang lagi satu kaki, kalau dibasuh ujung-ujungnya tu sunat aje. Syarat. So, yang penting jaga. Yang kaki kena kas. Apa? Ada kas. Ada kas. Sebab apa? Kaki patah, luka dan sebagainya. Okey. Kalau benda-benda yang berbungkus, kita tengok anggota apa. Kalau dia bukan anggota tayammum, okey, maka digantikan dengan satu tayammum. Maknanya dia ambil wuduk macam biasa, sampai kat kaki, dia ambil tanah, tepuk, sapu kat muka, sapu kat tangan. Satu tayammum untuk ganti satu anggota. Itu nanti akan dibincangkan lebih lanjut lah. Cuma buat sementara tu macam tu. Jadi misalnya kata anggota tersebut bukan anggota tayammum. Kalau misalnya kata yang letak tu kat atas tangan, dia ada cara untuk disapu di atas kas tu sendiri. Atau dipanggil jabirah. Dipanggil jabirah. Bila tu tutup, dia ada cara untuk disapu. Tapi dengan syarat juga nak kena pakai ketika dalam keadaan suci. Kalau dia dalam tak ada keadaan suci, macam mana? Itu nantilah. Sampai part ni nanti kita bincangkan lebih lanjut. Tapi itu namanya jabirah. Okey, so kaki yang dipotong. Zaman sekarang banyak kan? Orang kena potong kaki. Wa na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang macam ni. Kadang-kadang tak boleh juga nak kata macam mana pun. Sebab penyakit ni kadang-kadang penyakit yang diwarisi. Kalau selalu kalau pergi doktor tanya kan, mak ada kencing manis, bapa ada kencing manis, you have the higher chance. Kan? Jadi janganlah selalu menghina orang kena potong kaki. Ni minum kok banyak sangat ni. Tak, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Kita berdoa. Moga-moga orang-orang yang terkena penyakit ini dipermudahkan urusan dia. Dan moga-moga kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang boleh menjejas ibadah kita. Bukan senang ni. Kita nak kena selalu bersikap simpati kepada orang. Jangan suka mengutuk. Jangan suka memandang orang, ni pasal itulah muda-muda, minum lagi banyak-banyak. Tak bolehlah cakap macam itu. Kita pun tak tahu sebab dia apa kan. So, kita doakan. Orang yang sakit, bukan kita tambahkan dia sakit. Nanti dia sumpah balik kat kita, baru padan muka kita. Okey? Ada soalan pasal membasuh kaki tadi? Kita teruskan. Permasalahan. Jika seseorang ragu-ragu dalam membasuh bahagian anggota wudu, maka tempat atau bahagian yang dia ragu-ragu itu dianggap masih belum dibasuh. Walau bagaimanapun, jika ragu-ragunya itu datang selepas berwudu, wudunya sah dan tidak perlu mengulangi kembali. Okey, so maknanya ketika dia masih lagi ambil wudu, dia ragu-ragu. Dah basuh tangan ke belum basuh tangan? So bererti dianggap belum basuh. Jadi kena buat balik lah. Dia kena buat balik. Tapi kalau dia dah habis semua, kemudian datang sifat syak tadi. Okey, di sini menurut kitab Kifayatul Akhyar, dia tidak perlu mengulanginya sebab itu mungkin hanyalah gangguan. Jadi kita mesti pastikan bila kita ambil wuduk, kita pastikan betul-betul. Okey, kita dapat rasa yang kita dah ambil. Okey. Sebab tu kalau misalnya kata dah ambil wuduk sekali tengok alamak macam kering aja. Itu tanda mungkin tak ambil dan ambil lagi sekali lah. Tapi kalau sekadar ragu-ragu je, basuh tak basuh, ulama dalam kitab fiqh mengatakan anggapnya sudah basuh. Itu kalau dah selesai semua. Kalau tengah basuh, dikira tak basuh. Buat sampai basuh. Ada dua keadaan. Kita masih lagi dalam keadaan tengah ambil wuduk, kita ragu-ragu dah basuh tak basuh, kira tak basuh. Kita dah habis semua selesai ambil wuduk, kita jalan basuh, kita rasa basuh tak basuh, dianggap dah basuh. Okey, itu. Yang kanan tu semua sekadar satu penyakit. So dengan itu kita telah pun selesai membincangkan apa anggota-anggota yang wajib dibasuh. Iaitu muka, tangan, sapu kepala dan basuh kaki. 4 je. Tak banyak.
4 sahaja. Kemudian yang keenam daripada rukun wuduk, teruskan. Tertib. Iaitu melakukan satu persatu rukun-rukun wuduk daripada niat sehingga membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Ia dinamakan tertib hakiki. Tertib hakiki maknanya mesti ikut the sequence. Dalam Al-Quran kata mula basuh muka. Jangan suka hati. Tak apa, hari ni aku nak basuh kaki dulu. Tak boleh. Mesti ikut muka dulu. Lepas muka, tangan. Lepas tangan, kepala. Lepas kepala, itu namanya tertib. Itu namanya tertib hakiki. Okey. Kemudian, kadang-kadang dalam keadaan tertentu ia tidak disyaratkan begitu. Sebagai contoh, seseorang yang memenangkan dirinya ke dalam air atau menyelam sambil berniat wudu disebut tertib takdiri. Menyelam sambil, bukan minum air. Menyelam minum air lemas nanti. Okey. Menyelam sambil berniat. Boleh tak kita ambil wuduk dekat laut? Boleh. Macam mana nak ambil wuduk kat laut? Terjun laut. Terjun laut, lepas tu stay sekejap. Okey, mesti stay sekejap. Niatkan berwuduk. Lepas tu kita keluar. Dah. Ada tertib tak? Dia tak ada tertib hakiki, tapi dia namanya tertib takdiri. Okey, so ini dua jenis tertib. Tertib yang betul-betul muka, tangan, kepala, kaki. Itu tertib betul-betul. Jadi kalau kita tengah mandi, lah nak keluar ni ambil wuduk sekali lah. Itu pun selam. Benamkan diri kita dalam air, seketika keluar dia ada wuduk. Kalau hujan, Kalau hujan maksudnya? buat tertib takdiri ni. Kalau hujan lebat betul, tak boleh. Dia tetap kena sapukan juga. Sebab dia bukan macam kita dalam air tau. Dia dalam air tu macam semua badan kita ada air. Kan? Kalau misalnya kata hujan tu masih lagi menitis-nitis kan. Nanti kalau kita cakap hujan boleh, besok dia datang paip hujan boleh. Paip hujan pula. Macam-macam. Okey. So, yang dimaksudkan sini ialah bila kita berada dalam air. Okey. Swimming. Kat swimming pool boleh ambil wuduk? Boleh tak? Dua kolam banyak, airnya banyak. Airnya banyak. Boleh. Tapi dah 2 kolam. Air dia first kali check air dia mutlak tak? Mutlak maknanya tak ada bau, warna, rasa, tapi airnya dah bercampur dengan klorin. Jadi air pipe kita ada klorin tak? Ada juga, tapi dia tidak ada bau, warna dan rasa. Dari swimming pool bau dia kuat kan? Kalau minum boleh? Gasak nanti pandai-pandai lah kan. Minumlah banyak kembung lah Walaupun dia kata tak berbahaya dan sebagainya, tapi it's a treated water kan, yang ada chemical lah di dalamnya. So kalau misalnya kata swimming pool tu memang bersih, tak ada apa-apa, okey lah. Ada orang, tak ada orang, kalau dia punya bau, warna, rasa dia kuat, tak boleh. Kalau dia tak ada air dia bau macam air pipe kita kan, ada orang pun dia besar lebih daripada 2 kolam boleh, tak masalah. Kata Faid, tapi kalau ada orang kuat tu ramai-ramai sekali ada yang melepas, boleh tak? Kalau tak ada bau, tak ada apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita tengah ambil, pasal rasa di masing-masing itu nasib korang lah kan. Tak boleh sebab baunya dah berubah. Tapi kalau misalnya kata dia nak ambil wuduk dalam kolam yang airnya air biasa, ada orang pun mandi ke celuk, dia dah lebih daripada 2 kolam. Dia dianggap sebagai air yang banyak walaupun dia tak mengalir. Sedangkan swimming pool tu airnya mengalir. Kan? Airnya mengalir. So tak ada masalah. Tapi kalau ada orang melepas kat situ, lepas tu dia cakap, kau ambil wuduk kat situ, tadi aku kencing tu kat dalam. Macam mana? Ni yang tak ada klorinnya. Macam mana? Itu tak mengalir tak? 2 kolam lah. Dia dah kencing kat dalam tu. Tapi masa kita ambil tu tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. So okey. Tapi kalau dia kencing kat situ nampak kuning kat situ, itu tak boleh sebab dah jadi air yang mutanajis. Faham?
Tapi kita nak yang sempurna, nak hilangkan was-was, nak apa semua, ambillah wuduk dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya kata airnya macam itu, ini kita katakan dalam keadaan kita nak berwuduk dalam keadaan macam tu, kita selam, tak ada masalah. Okay? Kat sungai, kat laut, air terjun, ni semua air-air yang mengalir. Tak ada masalah. Tu pun tak ada masalah. Kalau air sungai, walaupun warnanya keruh, katakanlah sungai tu memang warna airnya macam itu, tak ada masalah. Sebab dia bercampur dengan tanah. Air laut, dia rasa dia masin. Memanglah. Air laut mesti masin. Tak ada masalah. Sebab itu original. Yang tak boleh ialah yang dah berubah. Macam tadi tu kan, air swimming pool asalnya bila taruh sepatutnya air biasa, tapi ditambah dengan klorin dengan banyaknya untuk mengelakkan daripada kuman dan sebagainya. Betul? Tanya pakar air kita ada. Saudara Syam gitu jaga air. Kita ada macam-macam, jaga pokok, jaga air. Jaga burung burung. Macam-macam pakar kat sini. Okey, tak apa. So klorin untuk itu untuk apa? For hygiene So air-air itu semua. Okey, kita belajar ilmu baru hari ni. Okey. Seterusnya tadi kita katakan pasal tartib dah. Okey, dah selesai dah kemudian teruskan. Sah wuduknya sekalipun dia tidak lama di dalam air tersebut kerana ada tertib dengan beberapa lahzah. Beberapa detik yang pendek. Lahzah beberapa detik yang pendek. Wah, sekejap aja, sedetik. Sedetik aja dia berada, maknanya itu beberapa lahzah. Cukup. Dia tak payah selam sampai kira 1, 2. Dulu tu main-main kecil-kecil lah challenge siapa paling lama dalam air. Dia tak payah macam tu. Sekejap je. Selam, keluar. Dah. Niat lah. Dia mesti niat. Baru jadi wuduk. Kalau tak jadi. Okay? Ada soalan? Tak ada. Teruskan. Permasalahan. Sekiranya ada 4 orang yang basuh 4 anggota orang lain serentak, yang dikira dan boleh dipakai ialah mukanya sahaja jika ada niat di situ. Ni kenapa timbul masalah ni? Masalah tertib lah. Tak ada tertib, tak ada sequence. Semua buat satu kali jalan. So, yang sah cuma muka dia je. Okay, semua. 1, 2, 3. Cop, satu cuci muka, satu cuci tangan, satu cuci sapu kepala, satu cuci kaki. Same spot. Same timing. Okay. Yang baki 3 tak sah, yang muka je. So, dia tetap kena ambil balik dia punya tangan. Okay. Dia punya kepala dengan dia punya kaki. Okay. Soalan ni. Kira macam ada orang sakit lah. Kita bantuan untuk ambilkan dia wuduk. Kita just ambil air, sabukan muka, semua macam biasa. Basuhkan muka. Basuhkan muka dia, tangan dia. Yes. Kita tolong dia. Tolong. Boleh. Boleh minta bantuan bagi membantu orang untuk berwuduk. Okay. Ada soalan daripada YouTube? Tak ada? Tak ada. Alhamdulillah. Mustafa dah tak ada. Itu bagus. Okay. Teruskan. Catatan. Ketika membasuh anggota wuduk, terdapat khilaf, disyaratkan air hendaklah mengalir pada anggota yang dibasuh. Ini telah kita bincangkan tentang air mesti mengalir. Okay. Mesti mengalir. Ke surat seterusnya. Tanbih. Tanbih. Jangan tambi pula. Tanbih. Tidak membaca zikir atau doa wuduk di tempat wuduk yang ada tandas. Jika berwuduk di tempat mengambil wuduk yang disekalikan dengan tandas iaitu Baitul Khala, makruh mengucapkan zikir atau bacaan doa ketika wuduk. Okay, so Baitul Khala ni ialah tempat kita buang air lah. Okay, so kalau misalnya kata cubicle dia memang separate tu lain cerita. Kalau macam kita dalam rumah kita, toilet kita kan satu kan. So makruh untuk baca doa. Jangan nawa itu kat dalam tu banyak-banyak lepas tu habis baca doa kat dalam tu, ya Allah ampunkan, tak ya. Sebab itu tempat bukan tempat berdoa. Makruh. Tapi kalau buat juga makruh, dia tak haram. Dia makruh. Itu yang dimaksudkan tu kalau misalnya kata mengambil wuduk. Tapi kalau dalam niat dalam hati semua tak ada masalah. Niat dalam hati semua tak ada masalah. Okey. So sebaiknya kita ni diasingkan ke disatukan tandas ni? Diasingkan. Itu yang
yang sebaiknya. Macam mana nak asingkan? Mak pakar renovasi kita tak ada di sini hari ni nanti kita cari. Boleh kalau boleh diasingkan, diasingkan. Kalau tak boleh, tetap masih boleh. Kenapa? Kerana bila tak diasingkan, ditakuti terperciknya najis-najis. Jadi bila dah bercampur tu, bila kita mandi contohnya, kita ambil wuduk, mungkin ada serpihan-serpihan, saki-baki, najis-najis. Itu yang tak digalakkan lah kalau nak ikutkan. Tapi apa nak buat, kita punya rumah semua dah macam tu. Kan? Semua tempat kita mandi, tempat kita ambil wuduk, tempat kita buang air, tempat kita cuci muka, semuanya satu. So, fikirkanlah macam mana agaknya kita nak design rumah, apa dipanggil, rumah yang wuduk compliance. Nak kena panggil designer. Okey. Wajib tertib dalam wuduk. Tertib dalam wuduk adalah wajib seperti yang ditunjukkan Al-Quran dalam ayat wuduk. Maka basuhlah muka kamu sehingga akhir ayat wuduk, dan dalam hadis Nabi SAW ketika haji wida, di mana Nabi bersabda, ibda'u bima bada Allah bih. Mulalah dengan apa yang Allah suruh untuk bermula dengannya, iaitu sa'i bermula daripada Bukit Safa. So, hukum tertib. Tertib tu maknanya tersusun. Ikut susunan adalah wajib. Kerana kalaulah tidak wajib, kenapa dalam ayat tu Allah susun? Jadi ulama kata, mesti ada sebabnya. So, wajib untuk ikut tertib. Okey, ada ulama ataupun ada mazhab yang mengatakan sunat tertib. Tapi dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wajib ikut tertib, kerana kita sebutkan tadi ayat Al-Quran itu disusun sedemikian ada maksudnya. Kemudian dari sudut hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulalah dengan apa yang Allah suruh untuk bermula dengannya. Maksudnya kita tengok balik Al-Quran, Allah sebut apa first, itu kita ikut. Walaupun hadis tadi tentang ibadah haji, okey, dalam ibadah haji mesti ikut tertibnya, tapi digunakan juga secara umumnya, ibda'u, mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Jadi dalam ayat wuduk, mula dengan basuh muka, kita kena mula dengan basuh muka. Jangan pandai-pandai, alamak hari ni kaki kotor cuci kaki dulu lepas tu baru nak cuci tangan. Lepas tu tak boleh. Suka hati kita tak boleh. Ibadah tak boleh buat suka hati. Ibadah tak boleh pakai otak. Okay? Ibadah mesti ikut apa yang Allah sebutkan. Mesti ada dalil. Okay? Baru namanya ibadah. Kalau tak, kita punya level dah macam mana ni? Boleh atur sendiri. Tak sukalah, nak inilah tak boleh. Mesti ikut. Ibda'u bima bada Allah bih. Okay. Kita dah selesai bab furudul wuduk. Okay. Yang wajib, yang mesti dilaksanakan dalam berwuduk. Okay. Iaitu membasuh muka sambil kita menjatuhkan niat. So, niat, basuh muka, cuci tangan sampai siku, sapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut, dan membasuh kaki, dan memastikan semuanya itu dilakukan ikut tertib yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam ayat wuduk. Okey. Ada soalan? Silakan. Kalau sequence tu, mula daripada orang masuk masjid, kita cuci kaki dulu. Baru cuci tangan. Kalau dia masuk masjid, dia cuci kaki, tapi itu bukan sebahagian daripada wuduk, tak apa. Macam dulu orang zaman dulu kan, kalau dekat rumah kan, rumah kampung kan, dia akan sebelum naik rumah dia akan cuci kaki. Kenapa? Sebab mungkin dia orang tak pakai slipper lah. Tak ada kasut zaman tu. Jadi dicuci dengan gunakan yang namanya batuk. Kan? Sebab tu melepaskan batuk di tepi tangga. Okey, bukan batuk. Banyak kita ingat batuk, melepaskan batuk kat tepi tangga, bukan. Sebab dicuci kaki gunakan alat tu yang namanya batuk. Dilepaskan di tepi tangga itu basuh. Tapi basuh kaki je sebab kaki dia kotor mungkin.
Tapi kalau dia ambil wuduk, dia dah basuh kaki tu, dia tak boleh kata dia tak nak basuh kaki lagi. Tadi dah basuh apa? Kalau nak katakan wajibnya tertib tadi. Hatta kalau kita mandi wajib. Okey. Kita katakan bahawa kalau kita dah mengangkat hadas besar, hadas kecil akan terangkat sekali. Okey. Jadi bila mandi tu, kalau tak ambil wuduk pun dah sah. Tapi sunnahnya ambil wuduk dulu. Sebelum kita mulakan mandi wajib, kita ambil wuduk dulu, tapi jangan basuh kaki. Sampai dah selesai kita mandi wajib semua, kita basuh kaki kita. Tapi ingat kalau nak ambil wuduk, ambil ini, jangan sampai menyentuh kemaluan kita. Kalau tak, kira batal. So, kita mandi tetap kita sentuh. Yelah, kalau mengalirkan air, ada masalah. Sebab tu disuruh kita bila mandi, sunnahnya tu pakai kain. Kan? Kita pula mandi free flow. Itu yang tak ikut sunnah kan. Kalau nak ikutkan disuruh berkemban. Kalau mandi berkemban macam mana tu orang lelaki. Atau pakai seluar yang menutup aurat kan. So kat dalam toilet kita tu nak kena ada itu tutup aurat kita. Itu adab lah. Adab yang sempurna. Mandi pun kita sendiri tak tengok anggota sulit kita. Itu yang adab yang paling sempurna. Sayyidina Uthman contohnya adalah seorang sahabat yang paling pemalu. Dia katakan dia tak pernah pun melihat anggota sulitnya. Itu sebaik-baiknya lah. Jadi kalau kita sekarang ni macam susah juga Farid nak bayangkan. Macam mana nak bayangkan tak pegang. Saya mandi. Mesti tersentuh punya. Dan tak boleh lah. Maknanya kena ambil wuduk macam biasa. Lepas habis saja mandi, ambil wuduk macam biasa. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita masuk pada sunat wuduk. Apa yang sunat? Pertama, bertasmiyah atau membaca basmalah. Sunat bertasmiyah di pertengahan wuduk jika terlupa membacanya di awal wuduk. Sunat juga membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim terlebih dahulu. So mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita mula mengambil wuduk. Tapi kalau kita dah terlupa tengah-tengah ambil wuduk, baru tak baca bismillah lah, pun boleh. Pun boleh baca bismillah. Tetapi kalau dah habis teruskan. Jika selepas wuduk baru teringat belum lagi membaca basmalah, tidak sunat membacanya lagi. Kalau dah habis wuduk, alamak tadi tak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tak sunat lagi. Okay? So bismillah ni bukan rukun. Yang rukun apa? Niat. Yang rukun niat. Cuma kalau sebaiknya kita baca bismillahirrahmanirrahim, kerana setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah tidak akan dikira. Itu jadi macam seolah-olah mengambil gambaran pentingnya membaca bismillah. Semua benda kita nak buat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, nak makan bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur bismillahirrahmanirrahim. Semua dengan nama Allah. Nak pergi kerja bismillahirrahmanirrahim. Nak gosok gigi bismillah. Semua bismillah lah. Senang kata bismillah je terus. Itu yang disunatkan. Apatah lagi kalau ibadahnya macam wuduk. Okey, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sebab kadang-kadang kita ni diganggu ketika ambil wuduk. Ganggu dengan kerja, tengah ambil wuduk terfikir, macam mana kontrak dah sign ke belum. Jadi kita minta Allah melindungi kita daripada gangguan syaitan. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sehingga pergelangannya sebelum memasukkannya ke tempat air. Ini untuk memastikan yang tangan kita ini tidak ada barang-barang, benda-benda yang boleh menjadikan air yang kita nak gunakan itu rosak. Jadi kita disunatkan basuh dulu. Sebelum kita komo-komo, sebelum kita apa-apa, basuh dulu tangan kita. Tengok tu. Saya selalu katakan, sekarang ni baru orang-orang semua kata, make sure you wash your hand, always wash your hand. Kita sebenarnya dah bersih dah. Kalau kita amalkan wuduk kita, kita bersih. Kita bersih. Sebab kita senantiasa disunatkan membasuh tangan kita. Kedua tangan kita ni sebab banyak kuman. Jadi, tengok. Dalam kita berwuduk, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mensyariatkan supaya tidak
kita jangan sampai masuk air tadi kena kuman, air tadi kena kotoran, dah tak jadi dah. Daripada air yang mutlak mungkin jadi air yang musta'mal. Daripada air yang mutlak mungkin jadi air yang mutanajis. Kita tak nak tu semua. Jadi untuk elakkan was-was tu, cuci dulu tangan. Cuci dulu, thoroughly cuci. Okey, kemudian baru kita masukkan. Yang ketiga, berkumur-kumur madmadah sama ada diedar-edarkan di dalam mulut atau tidak. Afdal diedar-edarkan kemudian dibuang. Diedar-edarkan tu macam mana, Farid? Disuruh kita biarkan air tersebut. Ini semua penting untuk memastikan mulut kita juga bersih. So bayangkan, kalau kuman ni kan, kita takuti bila kena daripada tangan pergi kat mulut kan, tengok. Wuduk dah cukup dah. Bersihkan dah. Di komo-komo madah. Sebab apa madah? Tengok bahasa Arab ni, dia bila sebut tu dia ada kena mengena dengan kita punya action. Kita kalau komo-komo kan madah. Bila sebut pun madah. Okey. So disunatkan begitu. Tapi kalau kita masuk buang pun dah kira jadi jugalah. Tapi sebaiknya dikomor-komorkan. Okey. Keempat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Istinsyaq. Adalah lebih afdal mengambil air dengan tapak tangan, separuh dimasukkan ke dalam mulut dan separuh lagi ke dalam hidung. So istinsyaq ni masuk dalam hidung kan. Ramai orang tak suka buat. Sebab apa? Berdesing. Siapa suruh sedut betul-betul sedut kan? Okey. So, istinsyaq ni lagi satu anggota yang perlu kita jaga. Sebab tu kita pakai mask sekarang kan? Kan? Yang tutup mulut dengan hidung. Jadi dalam wuduk kita, Masya Allah. Begitu hebatnya ciptaan Allah. Tangan, mulut, hidung. Dah disuruh basuh senantiasa. Okay. So, yang afdal, kita ambil komo-komo. Kan? Ambil ni air nak komo-komo ni. Sikit masuk kat dalam mulut komo-komo, sikit masuk kat hidung. Buang satu kali. Okay? Bukan komo-komo, buang, ambil air, komo-komo 3 kali, baru insisyak 3 kali. Tak. Yang sebaiknya, ambil air tu, yang satu tu terus masuk mulut, masuk hidung, buang. Itu yang dikatakan sebagai sunnah. Masukkan air dalam hidung. Ini bagus. Kerana apa? Kalau hidung kita ni kan, selalu kan sedut udara, terutama udara negara-negara yang penuh dengan pollution. Kan? Macam-macam kita sedut. So kalau kita buat istinsyaq ni, dia akan bersihkan saluran hidung kita. So kalau kita bayangkan, kalau kita betul-betul buat, kita ni makin sihat lah. Tapi masalahnya, kita buat asal boleh. Kan? Kadang-kadang lupa nak buat. Tu kita lah. Okay, tu yang keempat, disunatkan. Okay, terus? Kelima, mengusap seluruh kepala. Jika ada songkok atau serban di atas kepala dan orang yang mengambil wuduk tidak berhajat untuk membukanya, maka boleh menyapu di atas songkok atau serban tersebut. So disunatkan. Kita cakap pasal sunat, tadi kita dah sebutkan seluruh kepala tadi. Yang pasal tadi atas kain atas apa pun kita dah bincangkan. Okey, terus? 6. Mengusap kedua telinga luar dan di dalamnya dengan air yang lain daripada air menyapu kepala. Caranya ialah memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk dalam 2 lubang telinga, kemudian dilakukan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga, manakala 2 ibu jari dilakukan ke atas belakang 2 daun telinga dan kedua tapak tangan ditekapkan kepada kedua-dua telinga. Ini masukkan Okey, jadi ibu jari biar yang kat luar, jari telunjuk biar yang kat dalam. Kemudian tekapkan. Okey. Ketujuh, menyelat-nyelat takhlil janggut yang tebal dengan jari. Ini kita. Kalau janggut tebal sunnah. Kalau janggut tipis wajib. Okey. 8. Menggosok celah-celah jari, 2 tapak tangan dan 2 tapak kaki jika air sampai di celah-celah jari itu. Jika air tidak sampai kerana jari-jari rapat, wajib digosok. Caranya ialah untuk tangan, pancatkan jari-jari kanan kepada jari-jari kiri yang sebelah atau
atas atau sebaliknya. Kemudian temukan tapak tangan dengan tapak tangan. Untuk kaki pula, gunakan kelingking tangan kiri dan masukkan ke celah kelingking jari kaki kanan dan sebelah bawah terus sehingga selesai pada kelingking kaki kiri. So maksudnya apa? Kalau kita ambil wuduk, kita dah tahu air itu memang sampai, sunat kita selang-selikan. Tapi kalau misal kata jari kita memang jenis yang rapat, kalau kita tak buat macam ni, dia air tak sampai, hukumnya wajib kena selang-selikan. Okey, tu yang kita kena pastikan bila kita ambil wuduk. Begini ke begini, tak kisah. Yang penting disunatkan kita selang-selikan jari-jari kita. Okey, kaki pun sama juga. Okey. Kesembilan, mendahulukan tangan atau kaki yang kanan daripada yang kiri. Ta'min atau tayamun. Makruh jika sebaliknya. Walau bagaimanapun, sunat melakukan serentak ketika membasuh kedua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga. So kita katakan membasuh anggota badan kita yang kanan dulu sebelum kiri. Okey. Tapi kalau cuci muka, pipi kanan dulu baru pipi kiri, tak, serentak. Tu sunat. So tapak tangan pun sama dan dua telinga pun sama juga. Tapi untuk kaki dan tangan disunatkan tangan dulu baru kiri. Ini biasalah kita tahu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mulakan sesuatu pekerjaan dia mesti memilih yang kanan. Okey. Ke-10, membasuh atau menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali, taslis. Memadai 3 kali itu pada air lalu atau mengalir dengan 3 kali lalu atau menggerak-gerakkan 3 kali pada air yang tidak mengalir atau air tenang. Ini 3 kali biasalah. Okey, terus 11, muwalat, terus menerus berturut-turut, iaitu tidak berhenti lama antara rukun wudu. Kadarnya ialah anggota yang telah dibasuh belum kering sebelum membasuh anggota yang selepasnya. Wajib muwalat bagi syabib ad-darurah, seperti orang yang kencing tak lawas, salisul baul, atau perempuan yang istihadah, atau orang yang selalu keluar angin, salisul rih, untuk mengurangkan hadas, darah atau kencing atau angin yang keluar. Okay, so mualah ni maknanya berturut-turut, terus menerus, tak boleh ada gap. Okay, so ini sunnah. Okay, tapi kalau kita nak dikatakan kat sini apa? Sebelum kering, sebelum membasuh anggota selepasnya. Kadang ialah anggota yang telah dibasuh belum kering. Okay, kalau dah kering tu maknanya dah tak ada mualah lah. Okay, tapi misalnya kata kita tengah ambil wuduk, sekali orang call, baru tengah cuci muka orang call, dia pun sibuk angkat telefon dulu. Lepas tu baru dia sambung cuci tangan. Sah tak? Sah. Sebab mualat tadi hanyalah sunnah. Tapi jangan amalkan. Sebaiknya bila buat terus. Okey. Berturut-turut ini mengikut mazhab Syafi'i sunnah. Kecuali untuk orang-orang sahibud darurah sini. Orang-orang yang mempunyai darurah. Orang-orang yang mempunyai masalah-masalah seperti kencing tak lawas, orang wanita istihadah dan juga orang yang selalu keluar angin. Ini bagi minimize demi time tadi. So wajib dia mualah. Tapi bagi orang-orang yang tidak berada dalam kategori ini, sunnah untuk dia mualah. Tapi janganlah cuci muka, goreng ikan dulu. Lepas tu baru masuk dapur ni, baru cuci tangan. Tak ada kerja lain ke, Rip? Jangan, Rip. Nak masak dulu, nak cuci. Okey? Okey. 12. Melebihkan had atau kawasan ketika membasuh muka disebut qurrah, tangan dan kaki disebut tahjil daripada had yang wajib dibasuh. Ini pun kita dapat bincang banyak tentang qurrah muhajjalin akan menjadi tanda bagi orang-orang yang baik wudunya apabila di akhirat kelak akan dikenali kerana ghurrah muhajjalin, wajahnya itu akan ada tanda seperti mana kita lihat sekumpulan kuda yang sedang berjalan, akan ada kuda yang ada putih kita akan kenal dia. Macam itulah bagaimana kita akan kenal orang yang ambil wudu secara sempurna. Dalam arti kata yang lain, orang yang berwudu, orang yang solat ni dia ada identiti dia sendiri. Tapi kalau orang-orang yang tak solat, mukanya hitam, tak ada cahaya.
Jadi kena perlu, tapi bukan kulit hitam, kena faham kat sini dia tak ada kena mengena dengan warna kulit. Amir dah jeling je kat saya tak ada Mir, bukan dia lebih kepada cahaya yang terpancar. Tapi kadang-kadang yang betul kalau tengok orang-orang ada solat, ada sembahyang punya orang dia punya muka berseri kan. Orang yang tak ada sembahyang punya orang kan, kita tahu dia punya muka agak pudar, agak pudar. Itu kat dunia. Kat akhirat, ghurran muhajjalin. Lebihkanlah bila kita ambil wuduk, insya-Allah banyaklah anggota kita yang akan keluar cahaya yang dijanjikan bagi orang-orang yang berwuduk. Okey, kemudian yang terakhir membaca doa selepas mengambil wuduk. Sunnah. Kita baca doa. Untuk kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tu paling pendek, paling yang kurang-kurangnya tu yang Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sambung lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik pun boleh. Okey, tapi yang kurang, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu sunnah kita baca. Okey. Itu kalau buat dalam, tadi kita katakan kalau kita ambil wuduk dalam tandas yang ada tempat buang air, baca doa tu kat luar. Jangan baca kat dalam. Keluar menghadap kiblat. Tapi kalau macam kita kata kita pergi masjid kan, masjid punya tempat wuduk tak ada tandas kan, maka kat dalam tu boleh. Ketika habis saja kita menghadap kiblat dan kita boleh baca. Okey? Wallahu a'lam. Teruskan. Sikit lagi kita. Kifayah al-akhyar, ditambah lagi nombor 1, air tidak kurang daripada 1 mud. Sambung. Kedua, air tidak berlebih-lebihan atau membazir. Ketiga, membasuh tidak lebih daripada 3 kali. Keempat, tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Kelima, tidak menepuk air ke muka. Dan keenam, tidak mengibas-ngibas kedua tangan. Okey. So air tidak boleh kurang daripada 1 mud. Kalau kita tengok muka surat 102. Okey, ada disebutkan 1 mud tu ialah satu besarnya kedua tapak tangan yang penuh dengan air. Tak boleh kurang daripada itu untuk ambil wuduk. Okey. Telah pun dibuat kira-kiranya. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu mengatakan 1 mud kalau ikut kiraan liter ialah 688 mililiter. Okey. So itu kadar air wuduk 1 mud. Tak banyak. Tak banyak. Kita 6 liter tak habis lagi. Pun tak cukup lagi. Dia ambil wuduk ke dia mandi pun tak tahu So itu yang dikatakan tak boleh kurang daripada 1 mud. Air tidak boleh dibazirkan. Basuh tidak boleh lebih daripada 3 kali. Basuh 1 kali wajib. Basuh 2 kali dengan 4 kali makruh. Okey, cukup 3 kali insya-Allah. Okey, tidak bercakap-cakap kerana wuduk. Fokus, jangan menyanyi apa semua. Tengah ambil wuduk berbual kat atas. Aku tengah wuduk lah, kau ni kacau je lah tengah basuh. Tak ada kerja. Tak payah. Okey. Tidak menepuk air ke muka dan tidak mengibas-ngibaskan kedua tangan. Mengeringkan wuduk itu sendiri hukumnya makruh kerana kita menghilangkan kesan-kesan ibadah. Wuduk ni ibadah. Jadi jangan kita biasakan untuk mengelap. Mengibas-ngibaskan air wuduk itu tidak digalakkan. Habis basah lah Ustaz. Maksudnya awak pakai air banyak lah tu. Kan? Kalaulah 1 mud sahaja, tak mungkin basah kuyup. So kena perhatikan cara kita mengambil wuduk. Bila ajar anak-anak berwuduk, ajarlah dengan baik. Sebab kita ni kadang-kadang dah jadi habit. Dah jadi habit tu nak kena usahakan untuk reverse the habit. Bukan tak boleh, boleh. Tapi makan masa. Jadi waktu kalau kita ajar anak ke, ajar cucu ke, start dengan betul lah. Supaya dia tidak, dia punya habit tu dah betul. Okey. Okey. Kemudian, dalam idaman penuntut ditambah
Satu, menutup aurat jika berwuduk di dalam bilik air. Berwuduk tanpa pakaian atau telanjang adalah menyalahi yang utama atau khilaf aula. Khilaf aula. Khilaf aula ni dia maknanya tak cantik lah. Tak cantik. So sebaik-baiknya nak ambil wuduk biar dalam keadaan berpakaian. Sekurang-kurangnya tutuplah dengan tualah. Tutup aurat kita. So aurat kita bila kita katakan kat sini ialah antara pusat dengan lutut. Okey. Kemudian Faedah, memakai serban berdiri. Memakai serban hendaklah berdiri kerana dikatakan oleh sebahagian ulama, memakai serban ketika duduk boleh menyebabkan kemiskinan. Ini adab lah adab pakai serban. Biar berdiri, jangan ketika duduk. Okey. Hukum menutup kepala ketika menunaikan solat itu sunnah. Okey. Kalau boleh sepanjang masa lah. Tapi paling utama bila kita solat, pakai songkok, pakai sarban, pakai kopiah. Kalau kita tengok kadang-kadang saudara-saudara kita, orang-orang India, tak ada apa-apa, sapu tangan digulung-gulung pun ditutup. Sebab sunnah tu. Kita nak semayang siap set rambut dulu. Tak ada. Sebab apa? Dia menghalang daripada rambut kita terkeluar. Sebab ada hukum rambut yang menghalang kita sujud kita tak sah. So bila pakai songkok biar betul-betul biar pakai sarban tu betul-betul, biar anggota ni semua boleh kena tempat sujud. Jangan pakai macam gini. Tak boleh. Ini dah pakai songkok, pakaikan jambulnya keluarkan gini pun tidak. Dia mesti nak kena rapilah. Pakai biar betul-betul. Kalau nak pakai sarban, nanti boleh tanya dengan orang-orang yang tahu memakai sarban. Siapa expert pakai sarban kat sini? Dia punya gulung. Dia ada cara dia tu. Malah kalau nak ambil berkah, ada ijazahnya. Diijazahkan untuk pakai sarban. Cara ikatan Rasulullah macam mana? Tu ada cara-caranya. Saya tak tahu. Kena cari orang-orang yang tahu. Yang ada ijazah, boleh ijazahkan. Okey, tu pasal sarban. Kemudian kita habiskan sikit lagi basuh kita. Permasalahan. Nombor 1. Sunat berkumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung yang kuat jika tidak berpuasa. Jika berpuasa, ulama khilaf. Ada yang mengatakan haram seperti pendapat Al-Qadhi Abu At-Tayyib dan makruh seperti pendapat Al-Bandaniji. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, iaitu sunat tidak kuat ketika berkumur-kumur dan istinsyak seperti pendapat Ibnu Ash-Shabbaq. Okey, ini tentang isu kumur-kumur ketika kita berpuasa. Kumur-kumur dan istinsyak. Dikhawatiri kalau kita terlalu melebih-lebih daripada kumur-kumur dan istinsyak, takut-takut air tadi termasuk kepada dalam jof, rongga yang terbuka, boleh batal. So dengan itu ulama mengatakan makruh. Okey, qaul yang asah mengatakan makruh. Ada yang kata haram, terus tak boleh. Itu pendapat-pendapat lah. Okey, yang kedua ni penting sikit. Kedua, dalam perkara mengusap leher, Imam Rafi'i mengatakan ia sunat. Sebaliknya Imam Nawawi mengatakan ia tidak sunat. Para fuqaha Syafi'iyah daripada kalangan mutaqaddimin terdahulu berpendapat yang sama. Pengarang Kifayah Al-Akhyar mengatakan pendapat inilah yang benar. Syekh Hamawi yang mensyarahkan kitab At-Tanbih berkata mengikut qaul jadid, mengusap leher tidak sunat. Beliau bermaksud dalam masalah ini ada dua qaul. Okey. So pernah nampak orang ambil wuduk sapu leher? So tu. Habis ada orang ambil wuduk tak ada. Banyak yang asah tak masukkan leher. Tapi kalau ada orang buat, okey, kita dah faham sekarang, memang ada pendapat mengatakan sunat. Memang ada pendapat mengatakan sunat sapu leher. Tapi asah dalam ikut pendapat ni, al-mutaqaddimin al-Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'i yang terdahulu dan juga daripada menurut qaul jadid Imam Syafi'i sendiri disebutkan tidak sunat. Sebab tu makin hari makin kurang. Cuma kalau nampak orang usap leher, jangan kita pergi tepuk tangan dia. Ni tak pandai ni. Apa ni usap leher ni? Tak ada pun aku belajar. Belajar kitab mana? So kadang-kadang kita tak tahu kan? Ada sebenarnya. Hatta kalau tak silap Imam Al-Ghazali pun ada menyebutkan untuk mengusap
mengusap leher. Jadi Imam An-Nawawi kata tidak sunat. Imam Rafi'i kata sunnah. Yang cakap ni semua imam-imam kan. Jadi disunatkan atau tidak, ada dua pendapat, dua qaul. Okey, ni tadi kita dah sebutlah, baca je lah sebagai yang mengakhiri fasal yang ke-6 ini. Faedah air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud air seperti dalam hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yatasil bi sa'i ila khamsati amdari. Adalah Rasulullah berwudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu syak sehingga 5 air muttafaq alaih. Ukuran satu mud ialah kedua telapak tangan yang penuh dengan air. Okey, ini satu mud. Satu syak bersamaan dengan 4 mud. 4 mud. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Aridatuhu, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan satu mud sama dengan 0.0688 liter atau 688 mm. Okey. Boleh? 0 point berapa? 0 point lagi. Okey. So, satu sak 4 kali tu. Jadi, kalau kita tengok, Rasulullah mandi pun, airnya tak banyak. Untuk menjimatkan air. Hari ini kita kat Singapura khususnya, terlampau banyak sangat air kan. Habis semua air kita pakai. Berapa banyak air tu. Kurangkan, jangan buang air. Bukan jangan buang air tu, jangan membazir air. InsyaAllah. Kerana itu kita niatkan ikut sunnah Rasulullah, dapat pahala. Okay? Kalau tak, dapat dosa. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita fasal yang ke-6. Kita pergi sekali lalu saja. Sebabkan benda-benda ini memang dah selalu kita pelajari. Tapi Alhamdulillah, kita dapat juga informasi-informasi baru. Setiap kali kita baca, InsyaAllah ada je ilmu baru yang akan kita pelajari. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak pembantu wanita ambilkan wudu untuk majikan lelaki yang sakit? Syukran. Wassalam. Pembantu wanita. Maknanya pembantu rumah. Pembantu rumah. Sekarang kan banyak orang sakit kan? Banyak kita dia ambil pembantu-pembantu rumah itu untuk melayan orang-orang tua. Betul tak? Sekarang pakcik dah tak boleh bergerak. Soalannya macam itulah senario dia lah. Saya bayangkan senario dia macam ni. Pakcik dah tak boleh bergerak dah. Mana-mana pun dia ditolak dengan wheelchair. Okey, jadi pembantunya wanita. Boleh tak untuk dia tolong ambilkan wudu? Pakcik suka tak? Suka pakcik-pakcik semua. Astagfirullahaladzim. Kan? So, isunya apa? Pakcik Syah ni macam betul lah. Okay. Okay. So, isunya ialah adakah boleh atau tidak? Ini soal. Boleh tak pembantu wanita ambilkan wudu untuk majikan lelaki yang sakit? Apa Nazri? Macam mana nak buat? Spray Spray je tu. Macam cuci kereta kan dengan pakcik. Okay. Nak jawab macam mana selamkan dia kat dalam bathtub keluarkan. Pakai sarung tangan tak? Ya, isunya sekarang isu bersentuhan mungkin. Bersentuhan. Okay, kalau isu bersentuhan, macam kata Farid lah, pakai sarung tangan lah. Tapi bukan itu saja. Banyak lagi isu-isu lain. Okay, sebaiknya dilakukan bantu tu biar lelaki bantu lelaki, perempuan bantu perempuan. Itu yang lebih baik lah. Kalau dah tak boleh, dah tak ada orang, dia nak kena hati-hatilah. Mungkin dengan menjiruskan saja tangannya. Menjiruskan tangan, mukanya tu dijiruskan dan sebagainya. Tak ada masalah lah. Tapi kalau terpaksa juga, pakai sarung tangan, tadi salah satu caranya. Sebab bersentuhan ini, dia boleh menimbulkan
syahwat. Boleh menimbulkan syahwat. Sama ada pakcik atau pembantu. Kita pun tak tahu. Jadi perlu dielakkan. Saya pun tak berani nak cakap boleh. Tapi kalau sebaik-baiknya, lelaki lah yang menyentuh lelaki. Perempuan dengan lelaki tidak boleh bersentuhan kerana ia akan menimbulkan. Ini bukan pasal masalah batal wuduk tak batal wuduk saja kan. Bersentuhan ini ada isu-isu lain. Kalau pasal batal wuduk ialah pakai sarung tangan. Tapi kalau ada sarung tangan diurut kan dah lain rasanya kan. Okay. So kat sini kita kena faham. So sebaiknya kalaulah di rumah tu ada anak-anak lelaki, maka sebaiknya lah anak-anak lelaki yang uruskan. InsyaAllah besar pahalanya. Tapi kalau dah dalam keadaan dah tak ada juga, maka rasanya mungkin tak ada masalah lah. Kalau perlu kan untuk dibantu. Itu sekurang-kurangnya jangan menjirus lah. Jirus sahaja. Tak perlu nak sentuh. Tak perlu nak sentuh. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Satu je. Alhamdulillah, selamat kita ni. Kalau kat kita ni wudu, Sabar. wudu kan kita tak ada air tu, satu mol untuk boleh tak? Kita tak ada, Lepas tu ambil keluarkan lah. keluarkan. Keluarkan. Jangan masukkan balik ke dalam mood tadi tu. Boleh. Itu sebaiknya lah. Maknanya kita ukur dulu wuduk kita. Kita ukur dulu. Jadi ambil dalam gayung, kita tuangkan, kita ambil, kita buang kat luar. Kalau airnya air sikit. Kalau jatuh ke dalam air yang kolam besar, tak ada masalah. Jadi kalau nak buat ukuran dia, satu mud tu sikit je, satu botol mineral water yang kecil tu 500 kan. So dia lebih sikit daripada tu. Itu je. So ambil, basuh, ambil. Memang tak banyak lah. Memang tak banyak sebenarnya kalau kita nak ikutkan. Tapi pasal kita ni terlalu mewah tau. Bila buka air tu mengalir, air ni semua hilang kan, dia akan kembali apa. Okey, silakan Jib. Kita belajar dari kecil. Kalau lepas mengusap kepala, kita basuh telinga. Ada kalau tertib ke? Tak, telinga antara yang sunnah lah. So, masukkan dia. Boleh. So, lepas kepala tu dibasuhkan. Yang tertib ni maknanya jangan basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh kepala. Itu tak boleh. Atau membasuh kaki, lepas tu baru basuh telinga. Tak. Memang tertibnya telinga selepas kepala. Kemudian baru kaki. Kaki mesti last. Okay? Jadi kalau yang ada ambil pendapat mengusap leher, lepas telinga dia usap leher. Ada yang pendapat mengatakan air yang digunakan untuk kepala tu dia untuk leher juga. Tapi yang sebaiknya diasingkan. Begitulah. Wallahu a'lam. Okey? Silakan Nazri. Tak, makro. Apa soalannya? Tak terfikir pula juga tu. Soalan yang bijak. Dah menganggur apa? Basah-basah semua. Okey. Panjang pula demi senario dia Dah angin datang menggigil pula kan. Okey, mengelap wuduk tadi tu hukumnya makro kalau dalam keadaan biasa. Okey, kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, contohnya di negara-negara yang sejuk. Okey, kalau kita dah ambil air basah-basah, kita tidak digalakkan untuk biarkan air tersebut. Sebab apa? Sejuk sangat, dia akan kena kat tulang. Boleh kena sakit rheumatism. Kanser tulang. So untuk elak mudarat tu kena lap. So tu tak jadi makruh. Jadi macam tadi kan lepas mandi laut tu kan kena angin takut menggigil apa, tak jadi makruh lah. Tapi dalam keadaan biasa jangan biasakan untuk mengelap selepas ambil wuduk. Tapi itulah bosok-bosok kuyup ni tak lap ni. Maknanya cara wuduk kita belum betul lagi. Mungkin kita kena buat audit macam mana nak audit wuduk kita. Lepas ni semua beratur tengok satu-satu wuduk. Okey. Wallahu a'lam. Selesai kita insya-Allah untuk malam ni. Okey, alhamdulillah, syukur insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua daripada golongan ghurran muhajjalin, orang-orang yang berwuduk dengan sempurna, melebihkan anggota wuduknya, dan dengan wuduk kita
kita mendapat apa kata orang itu dikenali nanti insya-Allah di akhirat dengan wuduk yang sempurna. Okey. Moga-moga dengan kita lebih mendalami menghalusi cara kita berwuduk ini, selepas ini saya mengajak diri saya dan semua agar kita lebih memerhatikan ketika kita berwuduk. Moga-moga kita benar-benar mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita akhiri dengan bacaan doa. Siapa ni nak baca? Baca jauh. Fir boleh lah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلال وقضي أن قبل أن تأتينا وصلاة الله تنشأ مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب مصابيه الورى اللهم إنا بالله واجعلنا ممن يسامح في الرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خلق وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظائفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند تحسيس والحمد لله في البدء سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.